The Wolfman reboot yang bakal mengetengahkan Ryan Gosling. Blumhouse dan Universal Studios bakal bekerjasama dengan pengarah Derek Cianfrance yang popular 2-3 tahun lepas dengan Oscar-nominated filmnya Blue Valentine, dan pelakon Ryan Gosling untuk merebootkan filem The Wolfman. Cianfrance bakal mengambil alih peranan pengarah dan penulis daripada director Leigh Whannell, The Invisible Man, yang terpaksa meninggalkan projek ini kerana scheduling conflicts. Berdasarkan filem reboot Invisible Man, adaptasi The Wolfman nanti juga akan mengetengahkan a modern take on the story about a man who is bitten and transforms into a werewolf. Jadi kita dapat quote daripada pengarah Derek Cianfrance. Horror movies were my first love, my entry into what cinema was capable of narratively, psychologically, and aesthetically. Coupled with the opportunity to collaborate with Ryan Gosling again, this is truly a dream come true. I'm thrilled and inspired to work with the good folks at Blumhouse and Universal to bring this monster back to life in our collective unconscious. Jadi soalan aku untuk semua panelis apakah pendapat anda tentang filem kedua yang diusahakan oleh Blumhouse dan Universal Pictures untuk memodernkan franchise Universal Monsters mereka ini? Tak payahlah. Wah, tak payahlah, serius? Tak payahlah. You know, you have the I prefer all the classic Bela Lugosi, Lon Chaney semua. I think all those are really good. The 30s and 40s are really good. They tried to reboot Wolfman dengan Benicio del Toro, arahan Joe Johnston yang buat First Captain America pun macam teruk. Invisible Man was good, but I think it's a one-off. But if you want to create a horror movie franchise kat Universal, don't forget Tom Cruise punya Mummy lah. That was horrible. That's the thing. This is Universal's new non-dark universe plan. It's like dengan Blumhouse, keep it low, keep it under 100 million, like maybe only 30 million. So the moment you hit 100 million opening weekend, balik modal bro. So this is the new way forward. You can do like a one-off lah, but if you want to make a universe of horror movies, aku rasa tak boleh jadi because semua standalone punya properties. Initially, Leigh Whannell that rebooted Invisible Man was supposed to continue on with the Wolfman, and this is a collaboration between Blumhouse and Universal. It's just a Blumhouse collaboration. I don't even think it's going to be the new Dark Universe macam Tom Cruise style. It's like diorang dah belajar daripada kesalahan Tom Cruise punya Dark Universe yang tak menjadi tu. So now they're going with like Blumhouse punya low budget, high concept, maximum returns. Yeah lah, it's good sebab I think people has forgotten the Benicio del Toro punya Wolfman. So I think it's okay. Yes. Diorang dah belajar dari kesalahan buat filem-filem 150 juta ni. Yelah, yang versi Benicio del Toro, versi Tom Cruise tak dapat balik pulangan. Bagi pendapat aku, first of all, baru aku tahu sebenarnya diorang tak nak buat bajet besar-besar sebab aku boleh tengok berita macam ni, aku mungkin dia nak buat bajet besar-besar. Dan tadi aku tengok John Tempia punya take on this part. Aku tengok ada dua version. Satu version masa diorang baru announce 1 tahun lepas, dan version yang terbaru yang berkata baru nak announce yang tukar director ni. I mean, benda ni dah lama tak laku. 1 tahun lepas yang Ryan Gosling pitching actually benda ni ke Universal nak buat Wolfman. I think lepas dia tengok Invisible Man tu, maybe dia ada idea lah nak pitching. And as you say, dia pitching nak director yang sama kan. Tapi lepas tu agak bersyukur juga sebab dia dapat director yang kena dengan Ryan Gosling tau, yang ada pengalaman, iaitu director baru ni. Bagi pendapat aku, I think dengan pertukaran director tu kan, I have a feeling that this is going to be a standalone universe lah, macam apa John Campbell cakap juga. Maksudnya dia takkan campur-campur, kau tak pening kepala, kau buat je asing universe. And bagi aku ini take yang bagus sebab like you say, what happen when you want to think very big tapi kau tak ada efficient punya plan. Macam tak rasa bila Tom Cruise masuk, dia kacau semua benda. Bila macam tu, kau akan semua benda production mahal ke apa ke, semua akan ke laut. Sebab kau kena ikut satu kepala yang ingat dia semua betul, yang tak boleh say no. But I think Ryan Gosling kan yang filem tu ada pengarah baru, first time scriptwriter Alex Kurtzman nak jadi director. So macam kau nak start franchise baru, lepas tu kau ambil a first time director which used to be a writer.
and then kau ada egocentric punya pelakon yang aku nak cara aku. So hancur lah, hancur. Memang So Demami director tu nak lawan tak boleh. Lawan nanti dia kau bisik-bisik. Kau akan bisik kau oleh ni Alex kau semua ni tak boleh jangan cakap. Habis kau tak ada cari makan lah. Habis tapi ni kau tahu Ryan Gosling dengan director tu mesti ada sinergi yang bagus kan. So aku rasa dia orang faham lah. Dia orang takkan ego sama sendiri. Dia orang takkan ni. So it gonna be a good standalone punya story lah. And actually I'm looking forward juga. Aku tak pernah tengok yang lama-lama punya cerita dah except for Nosferatu yang Dracula. But I'm looking forward to see how they do it lah in this part. And by the way aku tak tengok Benicio del Toro punya dah. Aku baru tahu bila kau cakap Benicio del Toro, The Collector jadi Wolfman. Lawak. Lawak. Agak buruk lah. Feris yang dah tonton, silakan Feris. Boleh lah. You have your kau boleh dia jenis movie yang kau boleh appreciate kecantikan makeup, kecantikan set, tapi kau tak boleh appreciate story. Itulah spoiler free review ku. Okay, so aku akan baca. Wan ada apa-apa sebelum aku bacakan komen? Yang Invisible Man tu macam Hollow Man ke cerita dia? I mean just asking. Sial lah, korang dua-dua tak tengok ke? Siapa yang pergi premier dengan aku ni sial? Saya tak tahu dulu. I did not go to Invisible Man premiere. I remember. I turned it down. I had something else. Oh my god. It was very very good by the way. It was done by Leigh Whannell. Leigh Whannell was satu daripada dua pengkarya di sebalik kejayaan Saw franchise. Satu lagi James Wan member dia. So it was a reimagining of the Invisible Man punya mythology dalam tahun 2020 menggunakan teknologi. So it's way better than Hollow Man. Hollow Man tu takat dia nak jadi pro goal dia. So yeah, this was in a love relationship. It's a very bad relationship. It's a very toxic relationship from the point of view kalau boyfriend kau adalah Invisible Man. Tak gila. Sudahlah, kau punya antagonis tu adalah macam Bruce Wayne, kaya gila babi, pandai teknologi macam Tony Stark. Lepas tu awet kau lari daripada kau. So kau marah, kau jadi Invisible Man, and then kau jumpa memperkosa and bring her back kind of shit. So it's a mindfuck lah. It's truly a mindfuck. A nice way untuk reimagine it as a toxic relationship. I really love Invisible Man yang reboot baru-baru ni. Okay. So yang cerita Michael J. Fox yang musang Wolfman tu cerita apa? Itu cerita lama. Itu Teen Wolf. Teen Wolf, okay. Macam versi komedi rom-com. Ya, kau kena faham. Universal Monsters ni adalah IP daripada Universal Studios sejak black and white film lagi, 1930s, 1940s. So it's a very old MCU that's been around for 80 years. So kalau kau ada MCU yang daripada 1940-an, kenapa kau tak nak reboot? Benda tu dah berjaya. So it's all about money guys. It's all business. Okay. Aku nak Teen Wolf sama lah, lupa. Siap menari atas bas atau apa cerita ni apa benda. Teen Wolf was a classic. Awak terlalu muda Wan. Awak terlalu muda. Terlalu muda. Alright, so kita ada beberapa komen. Pertama, Amar bertanya, Dark Universe ni tentang apa ya? Dia macam Avengers ke? Jawapan dia adalah Dark Universe ni was a new cinematic universe yang mengumpul Universal Monsters from the 30s and the 40s untuk direbootkan in the same cinematic universe ala-ala MCU. Tapi ia hancur kerana filem Tom Cruise yang buruk itu didirect oleh a first time director iaitu Alex Kurtzman. Alex Kurtzman dengan Roberto Orci banyak menulis filem-filem bagi Universal dan Paramount. Kebanyakannya adalah Transformers dan Star Trek. So dia cakap, "Oh, aku dah 10-15 tahun tulis filem untuk kau, tulis blockbuster. Bagilah aku chance untuk direct." Lepas tu hancur. Macam mana guys? Okay, seterusnya Taza bertanya, kenapa Hollywood suka reboot movie lama dari buat movie baru with new fresh ideas? Adakah sebab PC culture or woke people yang kuat bising yang mereka stick to reboot movie supaya tak offended hati mereka? Tak, it's all about money bro. Bila kau dah ada franchise yang dah berjaya 40-80 tahun lepas, kenapa kau tak nak buat balik? Sebab tu kita selalu dapat Terminator, Predator, Aliens, Star Wars, Star Trek, Universal Monsters. Because dia dah ada proven track record, dia dah ada generational of fans. Uncle kita Feris, apakah pendapat anda tentang ini? Tak payah cakap reboot lah. Reboot, I think Nick has answered about the reboot. I mean, you always, contohnya kau adapt dari buku.
kalau dia tak pernah buat filem, you adapt pada buku. Busuk-busuk pun you have someone who has read the books to go and see the film. If you do a new property, you probably won't get people go and see. Aku bagi senario lah. Katakan Lord of the Rings. Lord of the Rings kau adapt dari buku. Bila kau buat filem, then busuk-busuk, kalau orang tak suka filem Lord of the Rings, orang yang dah baca buku akan pergi tengok filem. Now, senario B. Faham tak maksud aku? Dia ada IP recognition lah. Orang tahu, IP, ni daripada komik, ni daripada buku, ni ini dari movie tu, ini dari tu, ini dari bla bla bla, so and so, ini dari Stephen King, ini dari apa-apa so you get that, you know. Katakan Lord of the Rings punya buku tak wujud, scenario B, you know. Lepas tu the filmmakers are making a huge gamble at whether people like it or not like it. Dah lah kau dah spend berjuta-juta. Betul. You want to have the at least factor orang akan pergi tengok. Yeah. That's why you reboot. Has nothing to do with PC culture or woke culture, cancel culture. Tak ada kena-mengena langsung. About the money. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.